Pada suatu petang yang lembap dan berangin di sebuah kilang terpencil di Malaysia, seorang lelaki mendekati saya. Dia mengajak saya ke rumahnya. Saya takut, tetapi tiada pilihan lain. Malam itu, saya menghabiskan malam yang benar-benar hangat di rumahnya. Apa sebenarnya yang berlaku? Anda semua, langganan saluran dan like Anda sentiasa memberi sokongan besar. Di mana Anda sedang mendengar sekarang? Sila tinggalkan komen. Saya seorang wanita berusia 26 tahun dari Vladivostok, Rusia, bernama Karina. Kampung halaman saya ialah bandar pelabuhan di timur jauh Rusia, tempat indah di mana laut dan gunung bertemu harmoni. Namun, keindahan sahaja tidak dapat mengisi perut. Bapa membesarkan saya dengan mengusahakan kedai runcit kecil, tetapi sejak beberapa tahun lalu, ibu menderita komplikasi kencing manis. Kos hospital melambung tinggi seperti gunung. Sistem perubatan Rusia dikatakan percuma, tetapi untuk mendapatkan rawatan yang layak, wang tetap diperlukan. Keadaan ibu semakin teruk, dan saya tiada pilihan. Peluang pekerjaan di Vladivostok terhad, dan gajinya sangat teruk. Rakan-rakan seorang demi seorang berhijrah ke Malaysia. Mereka mengatakan bekerja di Malaysia boleh memperoleh 3 kali ganda wang yang diperolehi di Vladivostok. Setelah berfikir panjang, saya juga mengambil keputusan. Saya memutuskan untuk bekerja di kilang di Malaysia. Melalui agensi pekerjaan, saya mendapat visa kerja untuk sebuah syarikat pembuatan di sebuah kawasan perindustrian di Selangor. Tempoh kontrak adalah 3 tahun. Saya fikir jika saya bekerja keras hanya 3 tahun, saya akan dapat menyediakan kos rawatan ibu dan mungkin membuka kedai kecil. Ibu menggenggam tangan saya erat dan berpesan agar menjaga kesihatan. Gambaran beliau menahan tangisan masih jelas dalam ingatan saya. Selepas memutuskan untuk pergi ke Malaysia, saya segera bertindak. Penerbangan dari Vladivostok ke Malaysia mengambil masa lebih 2 jam. Walaupun jauh, saya merasakan ada harapan. Cuaca tropika Malaysia menyambut saya di lapangan terbang, namun suasana di dalam dormitori kemudiannya terasa lebih sejuk dan lembap daripada yang saya sangkakan. Saya berasa sedikit lega. Saya fikir saya boleh bertahan. Saya menaiki kereta yang dihantar oleh syarikat dan menuju ke kilang. Mungkin kira-kira sejam setengah perjalanan. Kilang itu terletak di kawasan terpencil daripada yang saya sangkakan. Hanya ada padang dan perkampungan kecil di sekitarnya. Bangunan kilang itu besar dan berwarna kelabu. Saya membawa beg saya ke pejabat pengurusan. Seorang kaki tangan yang boleh berbahasa Rusia sebagai penterjemah memberikan penjelasan ringkas. Dormitori adalah bangunan 2 tingkat di belakang kilang, dan sebuah bilik akan dikongsi oleh 6 orang. Sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam bilik, saya berasa sedikit terkejut. Keadaannya jauh lebih teruk daripada yang saya bayangkan. 3 katil 2 tingkat disusun rapat dalam bilik yang sempit. Tingkapnya kecil, dan dindingnya diperbuat daripada papan lapis nipis. Hanya sebuah kipas, angin kecil yang menjadi satu-satunya kemudahan untuk menghalau kelembapan. Rakan sebilik saya semuanya pekerja wanita dari Rusia, kebanyakannya lebih tua daripada saya, dan mereka telah bekerja di sana selama beberapa bulan hingga lebih setahun. Mereka menyambut saya tanpa ekspresi. Tidak mesra, tidak juga tidak mesra. Hanya reaksi seolah-olah seorang pendatang baru telah bertambah. Hanya seorang yang bercakap dengan saya. Namanya Dmitrievna, dan dia kelihatan berusia sekitar 35 tahun. Dia menjelaskan peraturan dormitori dan jadwal kilang secara ringkas. Nada suaranya kering, tetapi dia memberitahu semua maklumat yang diperlukan. Malam pertama, saya tidak dapat tidur dengan lena. Saya ditugaskan di katil atas, tetapi silingnya rendah dan terasa sesak. Yang paling penting, bilik itu terasa dingin dan lembap. Kipas angin diletakkan di tengah bilik dan hampir tidak ada aliran udara segar sampai ke katil saya. Walaupun berselubung dengan selimut, badan saya tidak dapat menjadi hangat. Ini kerana pangsapuri di Rusia mempunyai pemanasan pusat, di mana suhu di dalam sentiasa panas. Walaupun musim sejuk di Vladivostok boleh turun sehingga 20 darsingan, saya boleh menghabiskan masa di dalam rumah hanya dengan memakai baju lengan pendek. Tetapi di sini berbeza. Walaupun di dalam bilik, udara sejuk boleh membuatkan nafas kelihatan. Saya memakai banyak lapisan pakaian dan menyelimuti seluruh badan saya.
Barulah saya berasa sedikit lega. Tiba-tiba, saya teringat ibu saya. Adakah dia sudah makan obatnya? Adakah dia makan dengan baik sendirian? Kebimbangan membanjiri hati saya, tetapi saya mengetap gigi. Saya tidak boleh berputus asa di sini. Keesokan harinya, kehidupan kilang sebenar bermula. Saya bekerja dari jam 8 pagi hingga 6 petang. Ada waktu rehat makan tengah hari selama sejam dan 2 kali waktu rehat 10 menit di tengah-tengah. Pekerjaan itu mudah. Memeriksa dan membungkus komponen plastik yang mengalir dari tali sawat. Pada mulanya, tangan saya lambat dan saya dimarahi, tetapi selepas beberapa hari, saya sudah biasa. Masalahnya ialah cuaca. Menjelang pertengahan Desember, musim hujan mula terasa di Malaysia. Walaupun suhu mungkin lebih tinggi daripada Vladivostok, suhu yang dirasakan jauh lebih rendah. Angin kencang menusuk hingga ke tulang. Di dalam kilang masih boleh diterima. Tetapi perjalanan pulang ke dormitori adalah seperti neraka. Setiap kali angin menerpa wajah, saya rasa seperti nafas saya terhenti. Masalah pemanasan dormitori juga timbul. Satu kipas angin kecil tidak cukup untuk mengedarkan udara dalam bilik yang digunakan oleh 6 orang. Apabila petang menjelang, suhu di dalam bilik hanya sekitar 20 degrees Celsius, semua orang tidur memakai jaket. Mandi perlu diselesaikan dengan cepat. Kerana tiada pemanas di bilik mandi, saya akan mudah selesema jika membasuh rambut. Selepas kira-kira seminggu, saya mula memahami mengapa rakan sekerja Rusia, saya tidak mempunyai ekspresi. Kehidupan di sini adalah perjuangan untuk hidup. Mereka tidak mempunyai masa untuk menunjukkan emosi. Setiap hari, saya bangun pada waktu yang sama, melakukan kerja yang sama dan makan makanan yang sama. Hujung minggu, saya hanya bercuti sehari. Gaji saya kira-kira Rm2.000 sebulan. Tetapi selepas ditolak kos dormitori dan makanan, tinggal kira-kira Rm1.300. Ini 4 kali ganda daripada wang yang saya perolehi di Vladivostok, tetapi saya tidak bahagia. Namun, saya bertahan. Saya boleh bertahan apabila memikirkan ibu saya. Setiap hari Ahad, saya membuat panggilan video. Ibu berkata dia baik-baik saja, tetapi saya dapat melihat wajahnya yang semakin cengkung. Saya memberitahunya bahawa saya akan menghantar wang dengan segera, jadi jangan risau tentang kos ubat. Ibu selalu risau dan berpesan agar tidak terlalu memaksa diri. Terdapat juga ramai kaki tangan Malaysia di kilang itu. Kebanyakannya adalah pengurus atau kaki tangan teknikal. Mereka hampir tidak bergaul dengan kami pekerja asing. Kantin dan bilik rehat juga berasingan. Kadang-kadang, kami hanya bertemu apabila mereka memberikan arahan kerja. Saya hampir tidak boleh berbahasa Malaysia, jadi kaki tangan penterjemah akan menjadi perantara. Begitulah, sebulan berlalu. Menjelang akhir Desember, cuaca semakin dingin dengan kelembapan dan angin kuat. Angin menyelinap masuk melalui celah tingkap dormitori, dan pada waktu malam, badan saya terasa seperti membeku. Saya tidur dengan 3 selimut, tetapi pada waktu pagi, badan saya terasa kaku. Saya juga mula merasakan gejala selesema. Namun, saya tidak boleh bercuti. Jika saya ponteng, gaji saya akan dipotong. Pada hari itu juga, saya bekerja seperti biasa di kilang. Saya berasa pening, tetapi saya bertahan. Tiba-tiba, pandangan saya kabur dan saya hampir pengsan. Rakan sekerja Rusia yang bekerja di sebelah saya menyokong saya dan memanggil pengurus. Begitulah, buat kali pertama, saya bersemuka dengan seorang kaki tangan lelaki Malaysia. Namanya, yang saya ketahui kemudian, ialah Aidil. Aidil ialah seorang lelaki Malaysia berusia 38 tahun. Dia bertanggung jawab dalam pengurusan pengeluaran di kilang. Ketinggiannya sekitar 175 cm. Tidak terlalu besar, tetapi dia mempunyai penampilan yang tegap dan tenang. Dia segera mendekati saya apabila melihat saya hampir pengsan dan membawa kerusi. Dia memanggil kaki tangan penterjemah dan bertanya keadaan saya. Saya hanya menjawab bahawa saya berasa sedikit pening. Aidil menggelengkan kepala. Melalui penterjemah, dia menyuruh saya berehat hari ini. Saya berkata saya baik-baik saja, tetapi dia bertegas. Dia berkata akan menjadi masalah yang lebih besar jika saya memaksa diri bekerja dan berlaku kemalangan besar. Akhirnya, saya pulang awal ke dormitori. Tiada sesiapa di dalam bilik. Semua orang keluar bekerja.
Saya berbaring di atas katil dan berselubung dengan selimut. Badan saya menggigil, dan saya rasa seperti demam. Mungkin kira-kira sejam kemudian, saya mendengar ketukan di pintu dormitori. Saya susah payah bangun dan membuka pintu. Aidil berdiri di sana. Dia membawa beg plastik. Di dalamnya ada bubur hangat dan ubat selesema. Saya memandangnya dengan terkejut. Dia membuat isyarat agar saya mengambilnya, dan saya menerimanya dengan kekok. Aidil berkata dalam bahasa Inggris ringkas, minum ubat dan rehat secukupnya. Kemudian dia pergi. Saya memandang belakangnya dengan bingung. Mengapa dia begitu prihatin? Di Rusia, jarang sekali seorang majikan mengambil berat tentang kaki tangan yang sakit seperti ini. Saya makan bubur hangat itu, dan hidung saya terasa pedih. Selepas beberapa bulan, buat pertama kalinya, saya merasakan kehangatan seseorang. Keesokan harinya, saya berasa sedikit lebih baik dan pergi bekerja. Aidil melintas di meja kerja saya dan bertanya sama ada saya baik-baik saja. Dalam bahasa Inggris ringkas, tanpa penterjemah. Saya menjawab, terima kasih. Dia tersenyum pahit dan berlalu pergi. Sejak hari itu, saya mula menyadari Aidil. Dia seorang yang sibuk. Dia sentiasa berjalan di sana-sini di kilang, menyelia barisan pengeluaran. Beberapa hari kemudian, semasa waktu rehat makan tengah hari, saya bertemu Aidil lagi. Di hadapan kantin kilang, dia mendekati saya dan memberikan 2 pak kecil penghangat tangan pad haba. Dia berkata di luar sejuk, jadi saya harus membawanya di dalam poket saya. Saya terkejut lagi. Saya terfikir, adakah semua orang Malaysia begitu baik hati? Kemudian saya ketahui, Aidil kadang-kadang mengambil berat tentang pekerja asing lain juga. Bukan hanya saya sahaja yang istimewa. Namun, saya bersyukur atas kebaikan kecilnya, kerana kehidupan di sini terlalu suram. Setiap hari berulang perkara yang sama, dan semuanya berakhir dengan pulang ke dormitori yang dingin dan lembab. Saya tidak dapat berbual mendalam dengan rakan sekerja Rusia saya. Semua orang hanya menumpukan perhatian pada kerja masing-masing dan tiada masa lapang. Saya semakin kesepian. Pada suatu hari, seorang lelaki bercakap dengan saya. Namanya Igor, seorang lelaki Rusia berusia 32 tahun. Dia berkata dia datang ke kilang ini 3 bulan lebih awal daripada saya. Dia tinggal di dormitori lelaki, tetapi bekerja di barisan pengeluaran yang sama. Igor pada mulanya baik hati. Dia mengajar saya cara menyesuaikan diri dengan kehidupan kilang dan mencadangkan makanan apa yang patut dibeli di kedai serbaneka Malaysia. Namun, sikapnya beransur-ansur berubah. Dia terlalu kerap bercakap dengan saya dan mengajak saya makan bersama selepas kerja. Saya menolak dengan mengatakan saya letih, tetapi dia terus mendesak. Dia juga mengajak saya berjalan-jalan di bandar pada hujung minggu. Saya berasa terbeban. Igor bukan orang jahat, tetapi entah mengapa, saya berasa tidak selesa. Pada suatu petang, Igor mendekati saya lagi. Kali ini, dia sedikit lebih terus terang. Dia berkata, dia suka saya dan ingin meluangkan masa bersama. Saya teragak-agak dan menolak. Saya datang untuk bekerja, bukan untuk bercinta. Igor menunjukkan ekspresi kecewa, tetapi berkata dia faham. Namun, pandangan matanya tidak menyenangkan. Sejak hari itu, Igor menjadi semakin mendesak. Dia kerap memandang saya semasa waktu bekerja dan mendekati saya setiap kali waktu rehat. Saya cuba mengelak, tetapi kerana kami bekerja di barisan yang sama, saya tidak dapat mengelaknya. Rakan sekerja wanita Rusia memandang saya dengan pandangan tidak baik. Mereka kelihatan cemburu kerana Igor hanya menunjukkan minat kepada saya. Dmitrievna suatu hari memberi saya nasihat. Berhati-hati dengan lelaki seperti Igor. Ramai lelaki yang datang ke sini mempunyai masalah di kampung halaman mereka. Dia berkata, terutamanya jenis lelaki yang obses dengan wanita adalah berbahaya. Jadi lebih baik untuk menetapkan sempadan yang jelas. Saya berasa bimbang dengan kata-katanya. Menjelang akhir Desember, cuaca semakin teruk. Kipas angin di dormitori rosak dan pembaikannya lambat. Kami terpaksa menghabiskan beberapa hari tanpa pengudaraan yang baik. Suhu di dalam bilik menurun drastik. Saya memakai banyak lapisan pakaian dan menyelimuti 3 selimut, tetapi tidak dapat menghalang rasa sejuk. Pada waktu malam, saya terjaga kerana kesejukan. Gejala selesema saya datang lagi.
kali ini lebih teruk. Batuk saya tidak berhenti dan demam saya meningkat. Namun, saya terpaksa terus pergi bekerja. Saya minum ubat dan bertahan. Aidil melihat keadaan saya dan menunjukkan ekspresi bimbang. Kenapa tidak pergi ke hospital? Saya berkata saya baik-baik saja, tetapi sebenarnya saya tidak. Pada suatu petang, dalam perjalanan pulang ke dormitori selepas kerja, tiba-tiba pandangan saya kabur dan saya terduduk di tempat saya. Mata saya berpusing-pusing. Saya mendengar suara seseorang memanggil saya, tetapi saya tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Kesedaran saya berulang kali kabur dan jelas. Apabila saya sedar, Aidil berada di sebelah saya. Dia meletakkan tangannya di dahi saya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berkata demam saya terlalu tinggi. Dia segera memanggil kaki tangan penterjemah dan membawa saya masuk ke dalam kereta. Dia berkata kami perlu pergi ke hospital. Saya berkata saya tidak ada wang, tetapi Aidil berkata jangan risau. Di dalam kereta, fikiran saya kabur. Wajah Aidil kelihatan kabur. Dia terus berkata, tidak mengapa. Kita akan sampai ke hospital tidak lama lagi. Suaranya terasa hangat. Saya menutup mata. Wajah ibu saya terlintas di fikiran. Ibu juga sakit, jadi saya tidak boleh sakit. Dengan pemikiran itu, saya hilang kesedaran. Apabila saya sedar, saya berada di bilik kecemasan hospital. Saya melihat siling putih dan terhidu bau disinfektan. Seorang jururawat sedang memasukkan drip ke badan saya. Aidil berdiri di sebelah dan bercakap melalui penterjemah. Doktor berkata saya mengalami selesema teruk dan dehidrasi. Dia berkata saya akan sembuh jika berehat beberapa hari. Selepas drip selesai, badan saya berasa sedikit lebih baik. Aidil bertanya kepada saya, adakah kipas angin di dormitori sudah dibaiki? Saya menjawab belum. Dia menunjukkan ekspresi risau. Dia berkata jika saya kembali dalam keadaan itu, ia akan menjadi lebih teruk. Dia berkata saya perlu berehat di tempat yang selesa dan hangat selama beberapa hari. Kemudian Aidil dengan berhati-hati mencadangkan, bagaimana jika kamu berehat di rumah saya selama beberapa hari? Saya terkejut, itu adalah perkara yang terlalu berani. Aidil segera menjelaskan. Dia berkata dia jarang berada di rumah kerana menemani bapaknya di hospital. Jadi rumah itu boleh dikatakan kosong. Dia hanya perlu berehat beberapa hari dan pergi apabila dia sudah sembuh. Saya teragak-agak. Pergi ke rumah lelaki yang tidak dikenali bukanlah keputusan yang mudah. Namun, saya tiada pilihan lain. Jelas sekali keadaan saya akan menjadi lebih teruk jika saya kembali ke dormitori. Akhirnya, saya menjawab, terima kasih. Aidil menunjukkan ekspresi lega dan membawa saya dengan kereta. Begitulah, buat pertama kalinya, saya pergi ke rumah seorang lelaki Malaysia. Rumah Aidil terletak kira-kira 10 minit dari kilang. Ia adalah sebuah rumah teres 2 tingkat kecil. Malam itu, kawasan sekeliling gelap, tetapi lampu jalan di hadapan rumah membolehkan saya melihat pintu masuk dengan jelas. Aidil keluar dari kereta, membuka pintu, dan membawa saya masuk. Sebaik sahaja masuk ke ruang tamu, dia berkata saya perlu menanggalkan kasut saya. Saya sudah biasa menanggalkan kasut di dalam rumah di Rusia, jadi saya mengikutinya secara semula jadi. Apabila melangkah masuk ke ruang tamu, saya berasa sedikit terkejut. Kerana ia lebih bersih dan selesa daripada yang saya sangkakan. Ruang tamu tidak terlalu luas, tetapi ada sofa kecil, televisyen, dan meja makan. Beberapa gambar keluarga tergantung di dinding, dan terdapat rak buku di satu sudut. Yang paling mengejutkan saya ialah rasa kehangatan. Walaupun di luar terasa lembap dan dingin, di dalam rumah terasa nyaman seperti cahaya matahari musim bunga. Aidil membawa saya ke sebuah bilik kecil. Dia berkata itu bilik tetamu. Di dalam bilik itu ada katil rendah, almari kecil, dan meja. Cahaya bulan sedikit menyinari dari tingkap. Aidil mengeluarkan selimut dan bantal dan menyuruh saya berehat secukupnya. Tandas berada di hujung koridor dan dia berkata jika saya lapar, saya boleh makan apa sahaja yang ada di dapur. Saya hanya dapat mengucapkan terima kasih. Selepas Aidil keluar, saya melihat sekeliling bilik. Ia pasti berbeza daripada rumah di Rusia. Katilnya rendah dan perabotnya secara keseluruhannya rendah. Tetapi yang paling pelik ialah lantai. Saya menanggalkan selipar saya
dan memijak lantai dengan kaki telanjang. Pada saat itu, saya terkejut dan mengangkat kaki saya, kerana lantai itu terasa hangat dan nyaman. Pada mulanya, saya fikir ada masalah dengan lantai. Mungkin sistem pengudaraan rosak dan terlalu panas. Saya dengan berhati-hati menyentuh lantai lagi. Memang terasa hangat. Lebih daripada panas, ia adalah perasaan hangat yang menyelubungi. Seolah-olah saya berada di atas tikar elektrik gergasi. Saya membuka pintu dan memanggil Aidil. Dia sedang minum air di dapur. Apabila saya berkata lantai terasa hangat, dia tersenyum. Dia berkata itu adalah sistem pengudaraan rumahnya yang canggih. Dia berkata di Malaysia, sistem ini memastikan seluruh rumah sentiasa kering dan pada suhu yang menyenangkan, menjadikannya hangat untuk didiami, tidak seperti kelembapan dan dingin di luar atau di dorm. Saya tidak faham. Tidakkah kaki akan terbakar jika lantai panas? Aidil menjelaskan secara perlahan. Dia berkata sistem ini memanaskan seluruh lantai secara sekata. Jadi ia tidak hanya memanaskan satu tempat, dan suhu boleh diselaraskan agar kekal pada tahap yang selesa. Dia berkata ia jauh lebih efisien dan baik untuk kesihatan daripada sistem pemanasan radiator di Rusia. Saya berasa heran dan kembali ke bilik, meletakkan tangan saya di lantai. Memang terasa hangat dan nyaman. Aidil menyuruh saya meletakkan tilam di lantai. Dia berkata katil itu hanya hiasan, dan dia biasanya tidur di lantai. Saya berasa pelik tetapi membiarkannya begitu sahaja. Saya meletakkan tilam dan berbaring di atasnya. Pada saat itu, saya mengeluh secara semula jadi, kerana kehangatan yang menyelubungi seluruh belakang badan saya terlalu menyenangkan. Ia adalah kehangatan yang saya rasakan selepas beberapa bulan. Kehangatan yang tidak pernah saya rasakan di Rusia maupun di dormitori kilang. Haba yang naik dari lantai menyelubungi seluruh badan saya. Saya dapat merasakan otot-otot saya yang kaku menjadi kendur. Saya tidak menggunakan selimut, hanya berbaring. Itu sahaja sudah cukup hangat. Tiba-tiba saya sedar. Inilah malam hangat yang saya bayangkan. Tetapi ia bukan malam hangat seperti yang saya sangka. Ini adalah kehangatan yang dicipta oleh rumah Aidil. Saya tersenyum tanpa sedar. Ini adalah kali pertama saya tersenyum sejak datang ke Malaysia. Malam itu, saya tidur lena setelah sekian lama. Saya tidak bermimpi. Saya hanya jatuh ke dalam kegelapan yang hangat. Apabila saya bangun pada pagi keesokan harinya, seluruh badan saya terasa ringan. Demam saya banyak menurun, dan batuk saya berkurang. Saya bangun dan membuka tingkap. Di luar masih terasa dingin dan lembab, tetapi di dalam bilik terasa hangat. Apabila saya keluar ke dapur, Aidil sedang menyediakan sarapan. Dia membuatkan saya bubur ayam. Ia adalah bubur dengan sayur-sayuran dan ayam. Saya duduk di meja makan dan makan bubur. Apabila bubur hangat melalui tekak saya, perut saya berasa lega. Aidil berkata saya harus berehat secukupnya hari ini. Dia berkata dia perlu pergi ke hospital, jadi dia akan datang pada waktu petang. Saya bertanya kepadanya, adakah bapaknya sangat sakit? Aidil terdiam seketika. Kemudian dia menjawab dengan tenang. Dia berkata bapaknya rebah semasa bekerja dan kini menjalani rawatan rehabilitasi. Ibunya meninggal beberapa tahun lalu dan adik-beradiknya telah berkahwin dan tinggal di Kuala Lumpur. Jadi, dia seorang diri menjaga bapaknya. Saya dapat memahami keadaan Aidil. Saya juga menjaga ibu saya yang sakit seorang diri. Dia berkata dia bekerja di kilang dan selepas bekerja, dia pergi ke hospital dan pada hujung minggu, dia menguruskan hal ehwal rumah. Jadi dia hampir tidak berada di rumah. Saya faham mengapa dia membawa saya pulang. Mungkin dia tidak dapat hanya berlalu begitu sahaja melihat orang sakit seperti bapaknya sendiri. Selepas Aidil keluar, saya tinggal sendirian di rumah. Pada mulanya, saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan dan hanya tinggal di dalam bilik. Namun, apabila badan saya semakin sihat, saya mula berasa bosan. Saya dengan berhati-hati melihat sekeliling rumah. Di rak buku di ruang tamu, terdapat buku teknikal dan novel. Apabila saya melihat gambar-gambar yang tergantung di dinding, saya melihat Aidil dan ibu bapanya serta adik-beradiknya semasa muda. Semua orang tersenyum riang. Dapur juga bersih. Semua pinggan mangkuk sudah dicuci dan ia disusun rapi. Apabila saya membuka peti sejuk,
Terdapat jeruk, lauk pauk, susu, dan telur. Saya berasa lapar dan memutuskan untuk memasak nasi dan makan. Saya juga pandai memasak di Rusia, jadi tidak sukar. Saya memasak nasi dan membuat sup sayur-sayuran. Saya membuatnya dengan mudah menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam peti sejuk. Ia adalah hidangan rumah Malaysia yang pertama kali saya cuba buat, dan saya mencari resipi di internet. Apabila saya merasainya, ia lebih sedap daripada yang saya sangka. Rasa sayur-sayuran yang hangat dan mendalam itu sesuai untuk badan yang selesema. Pada waktu petang, Aidil pulang. Dia terkejut melihat bau masakan di dalam rumah. Apabila saya berkata saya memasak, dia berasa serba salah. Dia tidak berniat untuk menyuruh tetamu memasak. Saya berkata saya tidak mengapa. Sebaliknya, kerana saya menumpang di sini, saya rasa saya perlu melakukan sesuatu seperti ini. Aidil dan saya makan malam bersama. Dia makan sup sayur-sayuran yang saya buat dengan berselera. Dia memuji masakan saya yang sedap. Saya berasa malu, tetapi saya gembira. Semasa makan, kami berbual sedikit demi sedikit. Saya bercerita tentang Vladivostok dan Aidil bertanya tentang kehidupan di Malaysia. Apabila saya kembali ke bilik pada waktu malam, bilik itu masih terasa hangat dan nyaman. Saya berbaring di atas tilam dan memandang siling. Beberapa hari yang lalu, saya menggigil kesejukan di dormitori yang dingin, tetapi kini saya berehat di bilik yang begitu hangat. Sungguh luar biasa. Saya bersyukur atas kebaikan Aidil. Saya terfikir, mungkin kehidupan saya di Malaysia akan beransur-ansur menjadi lebih baik. Malam itu juga, saya tidur lena di atas lantai yang nyaman. Kehangatan lantai menyelubungi badan saya. Ia adalah malam yang damai setelah sekian lama. Pada hari keempat di rumah Aidil, saya hampir pulih sepenuhnya. Batuk saya berhenti dan demam saya benar-benar reda. Saya benar-benar merasakan betapa hebatnya kekuatan kehangatan rumah ini. Kerana di Rusia, apabila saya selesema, saya akan menderita sekurang-kurangnya seminggu. Tetapi di sini, saya tidur di tempat yang hangat dan makan makanan yang hangat, jadi saya pulih dengan cepat. Setiap pagi, Aidil menyediakan sarapan ringkas sebelum pergi bekerja. Ia adalah seperti roti bakar, susu, dan telur rebus. Saya duduk di meja makan bersamanya dan makan sarapan. Pada mulanya agak kekok, tetapi selepas beberapa hari, ia menjadi semula jadi. Aidil bukan seorang yang banyak cakap. Dia makan dengan tenang, mengucapkan salam ringkas, dan kemudian pergi bekerja. Saya tinggal sendirian di rumah. Apabila saya bosan, saya menonton televisyen. Drama Malaysia disiarkan, dan walaupun saya tidak faham banyak perkataan, saya secara amnya dapat memahami situasinya. Saya tidak dapat membaca sari kata dalam bahasa Malaysia, tetapi melihat ekspresi dan tindakan para pelakon sahaja sudah cukup menarik. Ini kerana saya juga pernah menonton drama Malaysia di Rusia. Makan tengah hari saya masak sendiri. Saya memasak dengan mudah menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam peti sejuk. Ia adalah seperti nasi goreng atau mi segera. Makanan Malaysia lebih sesuai dengan selera saya daripada yang saya sangka. Rasa rempah-rempah dan kicapnya unik. Tetapi setelah mencuba, ia menjadi ketagihan. Terutamanya jeruknya pelik. Ia serupa dengan jeruk Rusia, tetapi berbeza. Pada waktu petang, saya kebanyakannya membersihkan rumah. Kerana Aidil sibuk, habuk terkumpul di sana-sini di dalam rumah. Saya menyapu dan mengemop. Saya juga membersihkan tandas dan menyusun dapur. Saya fikir saya perlu melakukan ini kerana saya menumpang. Aidil pulang pada waktu petang dan dia terkejut melihat rumah yang bersih. Dia berkata saya tidak perlu melakukan semua ini. Namun, saya berkata saya tidak mengapa. Saya berkata jika saya tidak melakukan perkara seperti ini kerana bosan, masa tidak akan berlalu. Aidil mengucapkan terima kasih. Kemudian dia bertanya dengan berhati-hati, bagaimana dengan dormitori? Adakah kamu sudah memeriksa sama ada kipas angin sudah dibaiki? Sebenarnya, saya belum memeriksanya. Kerana saya tidak mahu kembali. Di sini terlalu selesa. Kehangatan yang menyelubungi rumah, bilik yang bersih, makanan yang lazat dan yang paling penting, kehadiran Aidil. Dia seorang yang pendiam, tetapi sangat prihatin. Dia sentiasa berhati-hati agar tidak membuat saya berasa tidak selesa. Pada petang keesokan harinya, Aidil membuat cadangan.
Dia berkata dia akan pergi ke hospital bapanya esok dan bertanya sama ada saya ingin ikut. Dia berkata ia tidak akan mengambil masa yang lama, hanya melawat sahaja. Saya berkata baik. Kerana saya bimbang, Aidil sentiasa menanggung beban sendirian. Keesokan harinya, kami pergi ke hospital bersama. Perjalanan mengambil masa kira-kira 30 minit dengan kereta. Hospital itu adalah hospital besar. Aidil mencari jalan dengan biasa, dan saya mengikutinya. Wad rehabilitasi berada di tingkat 5. Di sana, pesakit-pesakit sedang berlatih berjalan. Bapa Aidil kelihatan berusia lewat 60-an. Dia berbaring di katil, tetapi tidak dapat menggerakkan sebelah tangan dan kakinya dengan baik. Namun, fikirannya jelas. Apabila Aidil memperkenalkan saya, bapanya mengucapkan salam dengan gembira. Apabila saya berkata saya dari Rusia, dia berasa teruja. Bapa Aidil dikatakan bekerja di sebuah syarikat semasa muda. Dia berkata beberapa tahun selepas bersara, dia tiba-tiba rebah. Aidil mengupas buah untuk bapanya, memberikannya air, dan menjaganya dengan sepenuh hati. Pandangan mata bapanya yang melihat anaknya sangat hangat. Namun pada masa yang sama, dia kelihatan berasa serba salah. Mungkin sukar baginya untuk menjadi beban kepada anaknya. Apabila kami keluar dari bilik hospital, saya bertanya kepada Aidil, bagaimana keadaan bapanya? Aidil berkata dia beransur pulih. Dia berkata pada mulanya dia tidak dapat bercakap, tetapi kini perbualan ringkas sudah mungkin. Doktor berkata jika dia menjalani rawatan rehabilitasi dengan tekun, dia mungkin boleh berjalan. Namun, masalahnya ialah kos. Rawatan rehabilitasi mengambil masa yang lama dan kosnya tidak murah. Aidil membayar kos hospital dengan gaji kilang dan wang simpanannya. Dia berkata adiknya juga membantu, tetapi adiknya juga mempunyai keluarga sendiri, jadi ada hadnya. Saya dapat tahu bahawa keadaan Aidil tidak mudah. Malam itu, selepas pulang ke rumah, saya bertanya kepada Aidil, mengapa kamu hidup seorang diri? Adakah kamu tidak berkahwin? Aidil terdiam seketika, tetapi menjawab. Dia berkata dia mempunyai teman wanita beberapa tahun lalu, tetapi mereka berpisah selepas bapanya rebah. Dia berkata dia fikir teman wanitanya akan faham, tetapi akhirnya dia tidak dapat bertahan. Aidil berkata dengan tenang. Dia berkata dia juga faham bahawa seorang wanita muda tidak mahu berkahwin dengan lelaki yang menjaga orang tua yang sakit. Dia berkata sejak itu, dia tidak pernah memikirkan tentang percintaan. Dia berkata dia sudah cukup sibuk menjaga bapanya. Saya kasihan kepada Aidil. Dia mengorbankan kehidupannya sendiri untuk menjaga bapanya. Saya juga menceritakan kisah saya. Penyakit ibu saya, kehidupan di Vladivostok, dan sebab saya datang ke Malaysia. Aidil mendengar dengan tenang. Kemudian dia berkata, kita serupa. Kedua-duanya melalui jalan yang sukar demi keluarga. Saya mengangguk. Dia betul. Malam itu, saya mengambil keputusan untuk bertahan sedikit lagi. Kehidupan di Malaysia memang sukar, tetapi ada juga orang baik seperti Aidil. Ada juga saat-saat hangat seperti rumahnya yang nyaman. Saya memutuskan untuk tidak berputus asa demi ibu saya dan demi diri saya sendiri. Pada hari kelima, saya menerima panggilan bahawa kipas angin di dormitori sudah dibaiki. Saya perlu kembali. Aidil berkata, saya boleh tinggal lebih lama sehingga saya pulih sepenuhnya, tetapi saya fikir saya sudah cukup lama menumpang. Saya tidak mahu menyusahkan dia lagi. Semasa mengemas barang, saya berasa pelik. Walaupun hanya tinggal beberapa hari di rumah itu, saya berasa berat hati untuk pergi. Saya akan merindui kehangatan rumahnya. Yang paling penting, saya akan merindui masa-masa tenang bersama Aidil. Kami tidak banyak berbual, tetapi kami seolah-olah saling memahami. Aidil menghantar saya ke dormitori dengan kereta. Sebelum keluar dari kereta, saya mengucapkan terima kasih, bukan sahaja kerana meminjamkan rumahnya, tetapi juga kerana kebaikan yang telah diberikannya. Aidil tersenyum malu dan berkata, dia berkata rumahnya juga terasa hangat setelah sekian lama. Dia berkata dia hanya berasa kesepian apabila bersendirian, tetapi dia gembira kerana ada seseorang. Saya masuk ke dormitori. Rakan sebilik saya bertanya di mana saya berada. Saya menjawab secara sambil lewa bahawa saya sakit dan berehat di tempat lain. Mereka tidak bertanya lebih lanjut. Apabila saya berbaring di atas katil,
Lantai terasa dingin. Walaupun kipas angin sudah dibaiki, ia tidak sehangat rumah Aidil. Saya merindui rumah Aidil, namun saya tidak dapat kembali. Keesokan harinya, kehidupan kilang bermula lagi. Namun, ada sesuatu yang berubah. Saya tidak lagi kesepian, kerana ada Aidil. Kadang-kadang, apabila kami bertemu di kilang, kami akan memandang antara satu sama lain. Itu sahaja sudah cukup memberi kekuatan kepada saya. Pada petang pertama kembali ke dormitori, suasana terasa pelik. Pandangan rakan sebilik saya berbeza. Ia adalah pandangan yang dingin dan tajam. Saya tidak tahu apa yang berlaku dan berasa bingung. Dmitrievna mula bercakap terlebih dahulu. "Kamu tinggal di mana?" "Saya dengar kamu tinggal di rumah lelaki Malaysia." Saya terkejut. Saya bertanya bagaimana dia tahu. Dia tersenyum sinis dan berkata, "Dia berkata kilang itu kecil, jadi khabar angin tersebar cepat." Dia berkata seseorang melihat saya menaiki kereta Aidil, dan saya tidak kembali selama beberapa hari. Saya cuba menjelaskan, tetapi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan beri alasan. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Namun itu adalah salah faham. Saya benar-benar sakit dan hanya berehat di rumah Aidil. Tiada apa-apa yang berlaku." Tetapi rakan sebilik saya tidak percaya. Seorang daripada mereka berkata dengan sinis, "Jelas sekali kamu terdesak untuk mendapatkan perhatian lelaki Malaysia itu. Adakah kamu fikir ia akan berjaya?" Saya berasa terkilan, tetapi tidak dapat berkata apa-apa. Sejak malam itu, kehidupan di dormitori menjadi neraka. Rakan sebilik saya mengabaikan saya. Mereka tidak menjawab apabila saya bercakap, dan mereka mengusik barang-barang saya sesuka hati. Jika saya pergi ke bilik mandi, mereka akan sengaja masuk dahulu dan berlama-lama. Saya terpaksa bersabar. Kerana saya seorang diri di antara 6 orang, suasana di kalangan pekerja Rusia juga berubah. Mereka memandang saya dengan pandangan menyindir. Jika saya cuba duduk di meja yang sama semasa waktu rehat makan tengah hari, mereka akan mengelak tempat duduk itu. Saya terpaksa makan sendirian di sudut. Kesepian membanjiri hati saya. 2 bulan telah berlalu sejak saya datang ke sini, tetapi saya tidak mempunyai seorang pun kawan. Igor menjadi lebih teruk. Pada suatu hari, semasa waktu rehat, dia mendekati saya dan berkata dengan sinis, "Adakah kamu sudah berjaya mendapatkan perhatian lelaki Malaysia itu? Apa yang kamu cuba dapatkan?" Saya berasa marah, tetapi saya menahan diri. Igor terus berkata, "Dia mengecam saya kerana mengampu lelaki Malaysia, sedangkan orang Rusia sepatutnya saling membantu." Saya membantah. Saya berkata, saya tidak melakukan apa-apa yang salah, saya hanya menerima bantuan kerana sakit. Igor mendengus. "Jangan berpura-pura suci. Semua wanita yang datang ke sini sama sahaja. Bukankah kamu cuba bertemu dengan lelaki Malaysia dan berkahwin?" Saya tidak melayaninya lagi, kerana berbual dengannya adalah sia-sia. Namun, Igor tidak berhenti. Dia semakin mendesak. Semasa bekerja, dia akan datang ke sebelah saya dan berbisik, "Apa yang kamu lakukan dengan Aidil?" Benarkah tiada apa-apa? Saya mengabaikannya, tetapi dia terus mengekori saya. Selepas kerja juga, dia akan menunggu di hadapan dormitori dan bercakap dengan saya. Pada suatu petang, Igor memegang lengan saya. Saya terkejut dan menepisnya. Dia berkata dengan wajah marah, "Jangan abaikan saya. Saya boleh melayan kamu sebaik lelaki Malaysia itu." Saya takut, kerana pandangan mata Igor tidak normal. Ia bercampur dengan obsesi dan kemarahan. Sejak kejadian itu, saya cuba mengelak Igor. Namun, kerana kami bekerja di barisan yang sama, saya terpaksa bertemu dengannya. Igor terus mendekati saya walaupun dia tahu saya mengelaknya. Pada suatu hari, dia meninggalkan nota di meja kerja saya. Ia ditulis dalam bahasa Rusia, tetapi kandungannya adalah ancaman. "Jangan percaya lelaki Malaysia itu. Akhirnya kamu akan ditinggalkan." Saya merobek nota itu. Namun, hati saya berasa bimbang, kerana saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Igor. Amaran Dmitrievna terlintas di fikiran. Dia berkata lelaki yang obses adalah berbahaya. Saya fikir saya perlu meminta bantuan seseorang, tetapi saya tidak tahu kepada siapa saya harus bercakap. Saya ingin memberitahu Aidil. Namun, saya tidak mahu menyusahkan dia lagi. Saya sudah cukup banyak menumpang
Jadi saya tidak boleh membebankannya dengan masalah saya. Saya cuba menyelesaikannya sendiri. Saya mengelak Igor sebanyak mungkin dan hanya melakukan kerja saya. Pada suatu waktu rehat makan tengah hari, Aidil mendekati saya. Kami bertemu secara kebetulan di kantin. Dia melihat wajah saya dan menunjukkan ekspresi bimbang. Dia bertanya sama ada saya kelihatan tidak sihat, atau adakah sesuatu yang berlaku. Saya menjawab, saya baik-baik saja. Tetapi Aidil tidak mempercayainya. Pada petang itu, Aidil menghantar mesej kepada saya. Jika ada apa-apa yang sukar, hubungi saya pada bila-bila masa. Saya rasa seperti mahu menangis. Kerana ini adalah kali pertama saya mendengar kata-kata hangat daripada seseorang setelah sekian lama. Namun, saya tidak membalas. Saya fikir saya tidak boleh bergantung kepada Aidil. Dia sudah cukup sibuk menjaga bapanya, dan dia tidak ada masa lapang untuk memikul masalah saya. Namun, keadaan tidak menjadi lebih baik. Sebaliknya, ia menjadi lebih teruk. Pada suatu hari, dalam perjalanan pulang ke dormitori selepas kerja, Igor muncul. Dia kelihatan seperti minum arak. Dia mendekati saya sambil terhuyung-hayang. Saya secara naluri berundur ke belakang. Igor tersenyum dan berkata, "Jangan lari. Mari kita berbual sedikit." Saya menggelengkan kepala. Saya berkata saya tidak ada apa-apa untuk dibincangkan dan hanya menyuruhnya pergi. Igor menjadi marah. Dia menjerit, "Mengapa kamu mengabaikan saya? Lelaki Malaysia itu baik, tetapi saya tidak." Orang-orang di sekeliling memandang. Saya berasa malu dan takut. Nasib baik, seorang pengawal keselamatan Malaysia muncul. Dia menyuruh Igor bertenang. Igor merenung pengawal keselamatan itu, memaki hamun, dan kemudian pergi. Jantung saya berdegup kencang. Saya fikir saya tidak dapat menahannya seorang diri lagi. Malam itu, saya membuat keputusan untuk memberitahu Aidil. Saya tidak dapat menanggungnya seorang diri lagi. Igor semakin berbahaya dan saya takut. Keesokan harinya, sebaik sahaja saya tiba di kilang, saya mencari Aidil. Dia berada di pejabatnya. Saya menjelaskan situasinya dengan berhati-hati. Saya berkata, Igor mengganggu saya dan saya takut. Ekspresi Aidil menjadi tegang. Dia mendengar dengan serius. Dia bertanya sejak bila dan bagaimana dia mengganggu saya. Saya menceritakan semuanya. Sehingga dia mengekori saya dan muncul dalam keadaan mabuk. Aidil kelihatan marah. Namun bukan kepada saya, tetapi kepada Igor. Dia berkata, "Saya akan menyelesaikannya. Jangan risau lagi." Saya berasa lega. Tetapi pada masa yang sama, saya bimbang. Saya fikir Aidil mungkin akan terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Namun, Aidil bertegas. Dia berkata ini bukan masalah peribadi, tetapi gangguan di tempat kerja dan dia akan menanganinya secara rasmi. Saya mengangguk. Saya tidak lagi sendirian. Aidil berada di pihak saya. Itu sahaja sudah memberi kekuatan yang besar kepada saya. Seminggu kemudian, berita mengejutkan tersebar di kilang. Syarikat akan melakukan penstrukturan semula. Mereka berkata keadaan ekonomi semakin buruk dan mereka perlu mengurangkan kaki tangan. Mereka berkata, terutamanya mereka akan mengurangkan nisbah pekerja asing. Walaupun kebanyakan kaki tangan Malaysia akan kekal, tersebar habar angin bahawa kontrak pekerja asing akan ditamatkan. Seluruh kilang gempar. Pekerja Rusia berasa bimbang kerana mereka tidak tahu siapa yang akan diberhentikan. Saya baru bekerja 2 bulan, jadi saya fikir saya akan menjadi orang pertama yang diberhentikan. Kerana biasanya pekerja baru yang akan diberhentikan terlebih dahulu. Hati saya terasa berat. Saya fikir, adakah saya perlu pulang seperti ini, sedangkan saya belum dapat menyediakan kos rawatan ibu saya. Dmitrievna menunjukkan ekspresi tidak bimbang. Dia kelihatan fikir dia selamat kerana dia sudah bekerja lebih dari setahun. Namun, rakan sekerja lain berasa bimbang. Terutama mereka yang baru bekerja, mereka menggigil ketakutan. Saya adalah salah seorang daripada mereka. Saya bertanya kepada Aidil, adakah saya akan diberhentikan? Aidil menunjukkan ekspresi risau. Dia berkata masih belum diputuskan siapa yang akan diberhentikan, tetapi kemungkinan besar pekerja baru akan diberhentikan. Dada saya terasa hancur. Baru sahaja saya mula menyesuaikan diri, adakah ia sudah berakhir? Aidil berkata dia akan cuba yang terbaik.
Dia berkata dia akan memberitahu pihak atasan bahawa saya seorang pekerja yang jujur dan cekap. Namun, dia berkata keputusan itu bukan di tangannya, tetapi akan diputuskan oleh bahagian sumber manusia. Saya menjawab faham, tetapi saya tidak melihat harapan. Pada petang itu, saya membuat panggilan video dengan ibu di Vladivostok. Ibu melihat ekspresi saya dan bertanya sama ada sesuatu berlaku. Saya berbohong bahawa saya baik-baik saja, kerana saya tidak mahu dia bimbang. Namun, ibu saya seolah-olah mengetahui segalanya. Dia berkata, "Jika susah, kembalilah." Dia berkata, "Lebih baik kita bersama di rumah." Saya berasa sebak, saya ingin kembali. Tetapi, saya tidak boleh kembali. Bagaimana dengan kos rawatan ibu? Bagaimana ibu akan hidup sendirian tanpa saya? Saya bertahan. Saya tersenyum ke arah skrin dan berkata, "Saya akan menghantar wang tidak lama lagi, jadi jangan bimbang tentang ubat." Ibu tersenyum dan berkata, "Faham," tetapi matanya basah. Apabila keadaan menjadi lebih teruk, Igor menjadi lebih berani. Sejak mendengar berita penstrukturan semula, dia menjadi lebih berani. Dia berkelakuan seolah-olah dia tidak takut apa-apa kerana kami semua akan diberhentikan tidak lama lagi. Dia secara terang-terangan mengekori saya. Dia muncul setiap waktu rehat dan menunggu di hadapan tandas. Pada suatu hari, dia meninggalkan nota lagi di meja kerja saya. Kali ini kandungannya lebih menakutkan. "Jika kamu tidak boleh hidup di Malaysia, mari kita pulang ke Rusia bersama. Saya akan menjaga kamu." Saya meremang. Igor benar-benar tidak siuman. Saya memberitahu Aidil lagi. Saya berkata Igor menjadi lebih teruk. Aidil berkata dengan wajah marah bahawa dia akan melaporkannya kepada pengurusan. Namun, saya teragak-agak. Jika saya menimbulkan masalah, ada kemungkinan saya akan diberhentikan terlebih dahulu dalam penstrukturan semula. Dari sudut pandang syarikat, mereka pasti ingin memberhentikan pekerja yang menimbulkan masalah terlebih dahulu. Aidil memahami kebimbangan saya. Namun, dia berkata dia tidak boleh membiarkan Igor begitu sahaja. Dia berkata dia akan memberikan amaran tidak rasmi terlebih dahulu. Keesokan harinya, Aidil memanggil Igor secara berasingan dan berbual dengannya. Saya tidak tahu apa yang mereka bualkan dengan tepat, tetapi Igor menjadi sedikit lebih tenang selepas itu. Namun, pandangan matanya yang memandang saya masih menyeramkan. Pada awal Februari, syarikat membuat pengumuman rasmi. Mereka berkata kontrak 15 pekerja asing akan ditamatkan dan mereka perlu bekerja sehingga akhir Mac dan kemudian pergi. Mereka berkata senarai nama akan diumumkan seminggu kemudian. Saya menggigil ketakutan. Saya tidak dapat tidur lena setiap malam. Aidil menghiburkan saya. Dia berkata masih belum diputuskan, jadi jangan berputus asa. Dia berkata dia telah mencadangkan kepada pihak atasan untuk mengekalkan nama saya. Dia berkata dia telah mengatakan bahawa saya seorang pekerja yang jujur dan cekap. Namun, dia berkata hasilnya tidak dapat dijamin. Saya bersyukur, tetapi pada masa yang sama, saya berasa serba salah. Aidil bersusah payah demi saya. Seminggu berlalu. Ia adalah hari pengumuman senarai nama. Sebaik sahaja saya tiba di kilang pada waktu pagi, kertas di papan kenyataan telah dilekatkan. Orang ramai berkumpul untuk memeriksa. Saya juga mendekati dengan hati yang berdebar. Saya membaca senarai nama perlahan-lahan dari atas. Saya tidak melihat nama saya membaca sehingga akhir, tetapi tiada. Saya tidak percaya. Saya memeriksa sekali lagi. Memang tiada nama saya. Saya terselamat, dada saya berdebar-debar. Perasaan lega bercampur dengan rasa bersalah. Kerana ada orang yang bekerja lebih lama daripada saya juga ada dalam senarai. Nama Dmitrievna juga ada. Dmitrievna menunjukkan ekspresi terkejut. Dia membantah, mengapa saya perlu diberhentikan sedangkan saya sudah bekerja lebih dari setahun. Namun, ia sia-sia. Keputusan syarikat tidak dapat diubah. Sejak hari itu, termasuk Dmitrievna, mereka yang diberhentikan memandang saya dengan pandangan cemburu. Suasana di dormitori menjadi sangat teruk. Dmitrievna secara terang-terangan mengabaikan saya. Rakan sebilik lain juga begitu. Seseorang berbisik. Dia diselamatkan kerana mendapat perhatian lelaki Malaysia. Tidak adil. Saya tidak dapat membela diri. Kerana memang benar,
Aidil telah membantu saya, namun saya tidak terselamat secara tidak adil. Saya bekerja dengan jujur dan tidak pernah lewat atau ponteng. Aidil hanya menyampaikan kelebihan saya kepada syarikat. Namun, bagi mereka yang diberhentikan, mereka pasti tidak dapat memahami. Jika saya berada di tempat mereka, saya pasti akan berfikir perkara yang sama. Igor tidak ada dalam senarai. Dia juga terselamat. Namun, dia menjadi lebih obses apabila mengetahui saya terselamat. Pada suatu petang, dia menunggu saya di hadapan dormitori. Saya cuba mengelak tetapi dia menghalang jalan saya. Igor berkata, "Sekarang kita berdua sahaja yang tinggal. Mari kita bersama. Saya akan melindungi kamu. Saya tahu orang Rusia membenci kamu. Hanya saya yang memahami kamu." Saya menolak. Saya berkata saya lebih suka sendirian dan hanya memikirkan tentang keluarga saya. Wajah Igor menjadi herot. Dia memegang lengan saya dengan kuat. Sakit, tetapi saya tidak bersuara. Dia berkata dengan nada mengancam, "Jangan percaya lelaki Malaysia itu. Akhirnya kamu akan ditinggalkan." Datanglah kepada saya pada masa itu. Saya menepis tangannya dan berkata dengan tegas, "Tidak akan sesekali. Jangan lakukan perkara seperti ini kepada saya lagi." Igor tergamam. "Kamu akan menyesal nanti." "Lihatlah," dia berkata begitu dan pergi sambil terhuyung-hayang. Saya berdiri di tempat itu dengan terpinga-pinga. Perasaan takut dan marah bercampur aduk. Malam itu, saya menelpon Aidil. Saya menceritakan semuanya. Ancaman Igor, pengasingan di dormitori, kebimbangan saya. Aidil mendengar dengan tenang. Kemudian dia berkata, "Bagaimana jika kamu datang ke rumah saya buat sementara waktu? Keadaan nampaknya berbahaya. Saya bimbang membiarkan kamu sendirian." Saya teragak-agak. Saya berasa terbeban kerana akan menumpang lagi. Namun, saya tiada pilihan. Dormitori tidak lagi selamat. Saya menjawab, "Faham." Aidil menyuruh saya mengemas barang esok. Dia berkata dia akan menjemput saya selepas kerja. Saya meletakkan telefon dan mengeluh. Beginilah, saya terpaksa bergantung kepada Aidil lagi. Pada petang keesokan harinya, Aidil datang dengan kereta. Saya mengemas barang saya dengan ringkas. Tidak banyak. Hanya beberapa pasang pakaian dan peralatan mandi. Rakan sebilik saya tidak berkata apa-apa apabila melihat saya mengemas barang. Sebaliknya, mereka menunjukkan ekspresi lega. Saya keluar dari dormitori tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sebaik sahaja saya menaiki kereta Aidil, saya merasakan seperti ada seseorang yang memandang saya. Apabila saya menoleh ke belakang, Igor sedang melihat saya dari tingkap dormitori lelaki. Ekspresinya gelap. Saya segera masuk ke dalam kereta dan Aidil pun memandu pergi. Apabila saya melihat di cermin pandang belakang, Igor masih berdiri di sana. Saya mempunyai firasat buruk. Kami tiba di rumah Aidil. Ini kali kedua saya datang, tetapi ia masih terasa hangat dan nyaman. Sebaik sahaja melangkah masuk ke ruang tamu, saya dapat merasakan kehangatan yang menyelubungi. Kali ini, saya menggunakan bilik loteng kecil, bukan bilik tetamu yang saya gunakan sebelum ini. Aidil berkata, dia minta maaf. Dia berkata bapanya akan keluar dari hospital tidak lama lagi, jadi dia perlu mengosongkan bilik tetamu. Bilik loteng itu kecil, tetapi selesa. Di bawah siling yang landai, terdapat tingkap kecil dan katil serta meja diletakkan di sana. Yang paling penting, lantainya terasa hangat dan nyaman. Sistem pengudaraan yang sama. Saya berasa lega sambil membongkar barang saya. Saya merasakan saya sudah selamat. Malam itu, saya berbual dengan Aidil sambil makan malam. Aidil berkata bapanya sudah banyak pulih. Dia berkata bapanya sudah boleh berjalan sendiri dan bercakap dengan jelas. Dia berkata bapanya akan keluar dari hospital minggu depan. Saya berkata, baguslah. Aidil tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Beberapa hari berlalu, ia adalah masa yang damai. Kami pergi bekerja bersama pada waktu pagi dan pulang bersama pada waktu petang. Saya membantu kerja-kerja rumah dan Aidil berasa bersyukur. Kami menjadi rapat secara semula jadi. Tidak kekok seperti dulu. Rasanya selesa seperti kawan lama. Namun, kedamaian tidak kekal lama. Pada suatu hari di pertengahan Februari, masalah berlaku di kilang. Igor membuat kesilapan semasa bekerja dan mesin berhenti. Ia bukan kemalangan besar.
tetapi barisan pengeluaran terhenti selama lebih sejam. Pengurus menyiasat, dan jelas sekali ia adalah kesalahan Igor. Igor menerima amaran, dia diberitahu bahawa jika dia menimbulkan masalah sekali lagi, dia akan diberhentikan. Dia kelihatan marah. Semasa waktu rehat makan tengah hari, dia mencari saya, dia berkata itu salah saya. Dia berkata dia membuat kesilapan kerana fikirannya terganggu oleh saya, dan semuanya adalah tanggungjawab saya. Saya berasa terkejut. Apa yang saya lakukan? Namun, Igor tidak siuman. Dia hanya obses dengan saya apabila dia melihat saya dan dia tidak melihat perkara lain. Saya tidak melayannya dan bangun dari tempat duduk saya. Igor mengekori saya, tetapi kerana ada kaki tangan lain, dia tidak dapat mengekori lebih jauh. Pada petang itu, saya sedang menunggu kereta Aidil selepas kerja. Di tempat letak kereta kilang, tiba-tiba Igor muncul. Dia kelihatan seperti minum arak. Dia mendekati saya sambil terhuyung-hayang. Saya secara naluri berundur ke belakang. Igor memegang lengan saya. Saya cuba menepisnya, tetapi kekuatannya kuat. Igor melihat wajah saya dari dekat dan berkata, "Mengapa kamu mengelak saya? Apa yang bagusnya lelaki Malaysia itu? Saya boleh melayan kamu lebih baik. Mari kita pulang ke Rusia bersama." Saya takut, tiada orang di sekeliling. Pada saat itu, Aidil muncul. Dia melihat Igor dan berkata dengan tegas, "Lepaskan tangannya. Jika kamu tidak bercakap sekarang, saya akan panggil polis." Igor merenung Aidil. Dia memaki hamun dalam bahasa Rusia. Aidil pasti merasakan suasana itu, walaupun dia tidak faham perkataan itu. Aidil mendekati saya dan menyembunyikan saya di belakangnya. Kemudian, dia memberi amaran kepada Igor. "Jangan lakukan perkara seperti ini kepada Karina lagi. Ini adalah gangguan di tempat kerja dan jenayah. Ada semua bukti, jadi jika saya melaporkannya, Igor akan berada dalam keadaan yang buruk." Igor tersenyum pahit, tetapi berundur selangkah. Igor akhirnya memandang saya dan berkata, "Kamu akan menyesal nanti. Lelaki Malaysia itu akhirnya akan meninggalkan kamu." Dia berkata begitu dan pergi sambil terhuyung-hayang. Lutut saya menjadi lemah. Aidil menyokong saya dan membawa saya masuk ke dalam kereta. Saya mengikat tali pinggang keleda dengan tangan yang menggigil. Di dalam kereta, Aidil bertanya, "Adakah kamu baik-baik saja?" Saya mengangguk, tetapi air mata saya keluar. Emosi yang saya tahan akhirnya meletus. Saya takut, letih, dan kesepian. Aidil tidak berkata apa-apa, hanya memegang tangan saya. Ia adalah tangan yang hangat. Apabila kami tiba di rumah, Aidil membuatkan saya teh panas. Saya duduk di sofa dan minum teh sambil menenangkan diri. Aidil duduk di sebelah dan berkata dengan tenang, "Esok saya akan membuat aduan rasmi kepada syarikat. Saya tidak boleh membiarkan Igor begitu sahaja." Saya berasa bimbang. Jika masalah itu menjadi besar, ada kemungkinan saya juga akan berasa tidak selesa. Namun, Aidil bertegas. Dia berkata ini bukan masalah yang perlu ditanggung, dan dia perlu melindungi saya. Saya berasa sebak dengan kata-katanya. Kerana setelah sekian lama, ada seseorang yang berkata dia akan melindungi saya. Di Rusia, saya sentiasa perlu melindungi ibu saya, dan di Malaysia, saya terpaksa menanggung semuanya seorang diri. Tetapi kini, ada Aidil. Keesokan harinya, Aidil membuat aduan kepada syarikat seperti yang dijanjikan. Pengurus menyiasat, dan saya juga memberikan keterangan. Kaki tangan lain juga memberi keterangan bahawa mereka melihat Igor mengekori saya. Bukti sudah cukup. Igor menerima amaran keras dan diarahkan untuk tidak mendekati saya. Igor berasa marah, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kerana jika dia menimbulkan masalah sekali lagi, dia akan diberhentikan. Dia hanya merenung saya dari jauh dan tidak mendekati saya lagi. Saya berasa lega. Akhirnya kedamaian datang. Pada petang itu, apabila saya pulang ke rumah Aidil, semuanya seolah-olah sudah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Aidil. Saya berkata saya tidak tahu apa yang akan berlaku jika dia tidak ada. Aidil berkata dia hanya melakukan perkara yang sepatutnya. Namun, saya tahu betapa besarnya bantuan yang diberikannya. Kami duduk di sofa dan meluangkan masa dengan tenang. Kami menghidupkan televisyen, tetapi tidak dapat menumpukan perhatian. Saya memandang Aidil dari sudut mata. Dia kelihatan letih.
Dia pasti menghadapi kesukaran kerana saya. Saya berasa serba salah dan bersyukur. Aidil mula bercakap terlebih dahulu. Dia bertanya kepada saya, "Bagaimana kehidupan di Malaysia?" "Tidak sukar." Saya menjawab dengan jujur. Saya berkata ia sukar, tetapi saya tidak boleh berputus asa. Saya berkata saya perlu bertahan demi ibu saya. Aidil mengangguk. Saya juga begitu. Saya bertahan demi bapa saya. Kami memandang antara satu sama lain. Pada saat itu, ada sesuatu yang saling memahami. Orang yang mengalami kesakitan yang sama dan merasakan tanggung jawab yang sama. Saya tertarik kepada Aidil, sehingga saya tidak dapat menyembunyikannya. Saya tertanya-tanya, adakah Aidil juga merasakan perkara yang sama? Namun, saya tidak dapat bertanya, kerana saya terlalu berhati-hati. Pada akhir Februari, bapa Aidil keluar dari hospital. Saya pergi ke hospital bersama Aidil untuk menjemputnya. Bapanya sudah banyak pulih. Dia boleh berjalan dengan bertongkat dan bercakap dengan jelas. Semasa menaiki kereta, bapanya mengucapkan terima kasih kepada saya. Dia berkata Aidil banyak bercerita dan mereka saling bergantung semasa waktu sukar. Saya berasa malu. Sebaliknya, saya yang menumpang, jadi apa yang perlu diucapkan terima kasih. Namun, bapanya berkata dengan ikhlas. Dia berkata, Aidil kelihatan lebih ceria daripada sebelumnya akhir-akhir ini. Dan itu semua kerana saya. Saya memandang Aidil. Dia memegang steering dan hanya melihat ke hadapan, tetapi saya dapat melihat telinganya menjadi merah. Apabila kami tiba di rumah, kami membawa bapanya ke bilik tetamu. Saya naik ke bilik loteng. Saya fikir saya perlu berhati-hati kerana bapanya sudah ada. Namun bapanya berkata saya harus berasa selesa. Dia berkata saya harus menganggapnya seperti keluarga. Pada kata-kata itu, hidung saya terasa pedih. Kerana saya mendengar perkataan keluarga setelah sekian lama. Pada awal Mac, berita baik datang dari syarikat. Mereka berkata penstrukturan semula sudah selesai dan kontrak kaki tangan yang tinggal adalah stabil. Saya kini boleh bekerja selama setahun lagi. Dan mereka berkata ada sedikit kenaikan gaji untuk kaki tangan yang jujur. Saya gembira. Sekarang saya boleh menghantar lebih banyak wang kepada ibu. Saya menyusun wang yang telah saya simpan. Selepas ditolak kos sara hidup dari gaji 4 bulan, kira-kira RM1,000 terkumpul. Jika ditukar kepada mata wang Rusia, kira-kira 80,000 rubel. Itu adalah jumlah wang yang agak besar di Vladivostok. Saya menghantarnya kepada ibu melalui ejen pengiriman wang. Apabila saya membuat panggilan video dengan ibu saya menangis. Dia mengucapkan terima kasih dan berkata dia akan menggunakannya dengan berhati-hati. Saya gembira kerana dia tidak perlu risau tentang kos ubat buat sementara waktu. Inilah sebabnya saya datang ke Malaysia. Untuk membantu ibu saya, walaupun sukar, akhirnya saya berjaya. Pada pertengahan Mac, suatu petang, Aidil dan saya duduk di sofa ruang tamu. Bapanya sudah berehat awal, dan rumah itu senyap. Drama disiarkan di televisyen, tetapi kami tidak menumpukan perhatian. Hanya kesunyian yang damai. Aidil mula bercakap terlebih dahulu. Dia bertanya kepada saya, apa rancangan kamu selepas ini? Adakah kamu akan terus tinggal di Malaysia? Saya berfikir sebentar. Sebenarnya saya tidak mempunyai rancangan yang pasti. Saya bercadang untuk menyelesaikan kontrak 3 tahun terlebih dahulu. Dan kemudian memikirkannya pada masa itu. Namun, kini ia sedikit berubah. Saya menjawab dengan berhati-hati, jika boleh, saya mahu tinggal di Malaysia lebih lama. Saya suka tempat ini. Terutama Aidil ada, itu bagus. Saya menyesal selepas mengatakannya. Saya terfikir, adakah saya terlalu jujur? Namun, Aidil tersenyum. Senyuman yang hangat. Aidil juga berkata, saya juga gembira karena ada. Pada mulanya, saya hanya ingin membantu. Tetapi sekarang saya rasa saya tidak boleh tanpamu. Dada saya berdebar-debar. Adakah ini pengakuan? Saya tidak pasti. Namun, kata-kata Aidil seterusnya mengesahkan segalanya. Aidil memegang tangan saya. Kemudian dia berkata dengan serius, adakah kamu suka saya sebagai kekasih? Wajah saya menjadi merah. Saya berasa teragak-agak, tetapi saya tidak dapat berbohong. Saya mengangguk. Ya. Saya suka. Saya rasa perasaan itu sudah ada sejak saya keluar dari dormitori.
Aidil juga mengaku. Dia juga merasakan perkara yang sama. Dia berkata dia sudah menyedari saya sejak kali pertama saya rebah. Dia berkata dia ingin melindungi saya apabila dia melihat saya tidur dengan gembira di biliknya. Namun, dia tidak pasti. Dia tertanya-tanya adakah saya hanya bersyukur atau adakah saya benar-benar mempunyai perasaan terhadapnya. Saya tersenyum. Saya berkata saya juga merasakan perkara yang sama. Saya tertanya-tanya adakah Aidil suka saya. Kami memandang antara satu sama lain dan tersenyum. Dan secara semula jadi, kami berpelukan. Pelukan Aidil terasa hangat, sama nyamannya seperti kehangatan rumahnya. Pada saat itu, saya menyadari, inilah cinta sejati. Keesokan harinya, Aidil memberitahu bapaknya tentang kami. Bapaknya tidak terkejut. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata dia sudah menjangkakannya. Tahniah, katanya, Karina akan menjadi menantu yang baik. Saya berasa malu dengan perkataan menantu, tetapi saya gembira. Diterima adalah perasaan yang begitu hangat. Sejak itu, kami menjadi pasangan kekasih rasmi. Kabar angin juga tersebar di kilang. Pekerja Rusia masih memandang saya dengan pandangan tidak baik, tetapi saya tidak kisah, kerana Aidil ada di sebelah saya. Igor tidak lagi memandang saya, dia seolah-olah sudah berputus asa. Musim panas tiba. Musim panas di Malaysia sangat panas, berbeza dengan Vladivostok. Namun, rumah Aidil mempunyai penghawa dingin yang baik, dan yang paling penting, saya mempunyai dia. Kami meluangkan masa bersama setiap hujung minggu. Kadang-kadang kami pergi ke pantai atau melawat pasar. Apabila musim luruh tiba, saya mula belajar bahasa Malaysia dengan bersungguh-sungguh. Aidil mengajar saya. Saya belajar sejam setiap malam. Sukar, tetapi menyeronokkan. Saya rasa saya boleh berbual lebih mendalam dengan Aidil jika saya boleh berbahasa Malaysia. Musim hujan datang lagi. Setahun yang lalu pada masa ini, saya menggigil kesejukan di dormitori yang dingin dan lembab. Saya kesepian dan menderita. Namun, kini berbeza. Saya berada di rumah yang hangat dan nyaman bersama Aidil. Bapaknya juga sudah sihat dan saya dapat menghantar wang kepada ibu setiap bulan. Semuanya menjadi lebih baik. Pada Februari tahun berikutnya, Aidil melamar saya. Ia bukan di tempat yang istimewa, hanya di ruang tamu rumahnya. Namun, ia sempurna. Aidil memegang tangan saya tanpa cincin dan bertanya, "Adakah kamu akan berkahwin dengan saya?" Saya menangis dan menjawab, "Ya." Kami memutuskan untuk mengadakan perkahwinan kecil pada bulan Mei. Kami memutuskan untuk menjemput ibu saya ke Malaysia. Kami membeli tiket kapal terbang dan mendapatkan visa. Ibu berkata dia teruja dan berdebar-debar kerana akan datang ke Malaysia buat pertama kalinya. Saya berasa teruja. Saya ingin memperkenalkan Aidil dan bapanya kepada ibu saya. Saya bahagia sambil menyediakan perkahwinan. Ini adalah masa depan yang tidak dapat saya bayangkan setahun yang lalu. Saya, yang menangis sendirian di dormitori yang dingin, kini sedang menyediakan perkahwinan dengan orang yang saya cintai. Saya fikir hidup ini benar-benar tidak dapat diramalkan. Pada suatu petang, saya berbaring di lantai ruang tamu yang nyaman bersama Aidil. Di luar tingkap, hujan renyai turun. Saya bertanya kepada Aidil, "Apa yang kamu fikirkan apabila kamu membawa saya pulang buat kali pertama?" Aidil tersenyum dan menjawab, "Saya hanya ingin membantu. Namun, apabila saya melihat kamu tidur dengan gembira di rumah yang nyaman, saya merasakan kamu istimewa." Saya juga berkata betapa terkejutnya saya apabila saya merasakan kehangatan rumahnya buat kali pertama. Saya fikir, ia adalah malam hangat, tetapi ia benar-benar malam hangat. Saya berkata saya menjadi sihat kerana kehangatan rumahnya dan saya mengenali cinta kerana Aidil. Kami berpelukan dan tersenyum. Bulan Mei tiba. Ia adalah hari perkahwinan kami. Kami menjemput hanya orang terdekat di Dewan Perkahwinan Kecil. Ibu saya datang dan keluarga adik-beradik Aidil juga datang. Bapanya berdiri dengan bertongkat dan memberikan ucapan. Kami memandang antara satu sama lain dan berikrar untuk mencintai dan melindungi sepanjang hayat. Selepas majlis, saya meluangkan masa bersama ibu. Ibu menggenggam tangan saya erat dan berkata, "Kamu sudah banyak bersusah payah. Sekarang hiduplah bahagia." Saya menangis.
Itu adalah air mata kegembiraan. Ibu memandang Aidil dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih kerana melindungi anak saya. Aidil tersenyum dan berkata ia adalah perkara biasa. Kami pergi berbulan madu ke Langkawi. Lautnya indah dan makanannya juga lazat. Namun, yang paling penting ialah berada bersama Aidil. Kami berjalan di tepi pantai sambil berbual tentang masa depan. Kami berfikir tentang 2 orang anak dan nama apa yang sesuai. Selepas kembali ke Malaysia, saya terus bekerja di kilang. Saya pergi bekerja bersama Aidil. Saya bukan lagi pekerja asing. Saya adalah istri Aidil dan ahli keluarganya. Bapaknya memanggil saya anak perempuan dan menyayangi saya. Apabila musim luruh tiba, saya menjemput ibu saya ke Malaysia lagi, kali ini untuk rawatan. Kerana saya mendengar bahawa hospital di Malaysia jauh lebih baik daripada di Rusia. Kami membawa ibu saya ke hospital, dan dia dapat menerima rawatan yang baik. Kosnya adalah beban, tetapi saya dapat menanggungnya bersama Aidil. Pada musim bunga tahun berikutnya, saya mendapat berita gembira bahawa saya hamil. Aidil gembira dan mengangkat saya. Bapaknya juga mengucapkan tahniah, dan ibu saya juga gembira kerana akan melihat cucu. Saya mengusap perut saya dan berfikir, anak ini mempunyai darah Malaysia dan Rusia. Dia akan mewarisi kehangatan kedua-dua negara. Kini saya bahagia. 1.5 tahun yang lalu, ketika saya datang ke Malaysia pada musim hujan yang dingin dan lembap, ini adalah kehidupan yang tidak dapat saya bayangkan. Kehangatan rumah Aidil mencairkan badan saya, dan cinta Aidil mencairkan hati saya. Kini saya boleh katakan, Malaysia adalah rumah saya. Dan bersama Aidil, saya rasa saya boleh menahan sebarang musim dingin dengan hangat. Setiap malam, apabila saya berbaring di lantai yang nyaman, saya berfikir, inilah malam hangat yang sebenar. Tidur lena dengan orang yang dicintai di rumah yang hangat dan damai. Adakah ada malam yang lebih bahagia daripada ini? Saya menggenggam tangan Aidil erat dan tidur. Berharap kehangatan ini akan berterusan esok. Ini adalah kisah yang saya ceritakan. Terima kasih kerana mendengar dan bersama saya. Jika kisah hari ini menyentuh hati Anda, sila tekan butang langgan dan like. Setiap klik Anda adalah sokongan besar dalam menghasilkan video. Kami menerima kisah-kisah sebenar daripada Anda. Mereka yang kisahnya terpilih akan menerima voucher hadiah. Jadi kami menggalakkan ramai untuk mengambil bahagian. Setakat ini, cerita kami yang indah, seperti bunga dan bersinar seperti bintang, bunga bintang Tube. Mari kita bertemu lagi dalam video yang baik. Terima kasih.